Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand dalam first leg semi-final AFF Mitsubishi Electric Cup, yang mana Malaysia menang 1-0 hasil jaringan dari Faisal Halim. Tahniah untuk skuad kebangsaan Malaysia dan happy birthday untuk Faisal Halim yang menyambut hari jadinya semalam. Dan kalau kita nak masuk kepada ulasan game, saya nak masuk ulasan game lah, of course lah. Tetapi sebelum tu saya ingin orang kata apa, menunjukkan ataupun menjelaskan yang saya agak kecewa dengan referee dalam saingan AFF kali ni. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat beberapa game yang Malaysia lawan dalam AFF kali ni, boleh dikatakan Malaysia mendapat referee yang membuat keputusan yang teruk. Hari tu lawan Vietnam Malaysia kena, dan lawan dengan Thailand pun Malaysia kena. Yang mana untuk lawan dengan Thailand ni boleh dikatakan referee buat decision yang agak teruk. Yang pertama, dia cancel gol yang kedua daripada Dominic Tan, yang mana Malaysia sepatutnya dapat gol tu, tetapi dia kata ada foul, padahal tak ada apa-apa pun foul kan, tetapi dia cancel. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, referee sepatutnya bagi sepakan penalti kepada Thailand, tetapi referee tak bagi sepakan penalti. So boleh dikatakan referee seakan-akan memang teruk lah, bukan seakan-akan lagi. So saya ingin mempersoalkan lah bagaimana pemilihan referee dilakukan dalam saingan kali ni. Tetapi yang paling menyakitkan, kenapa pasukan Malaysia yang paling banyak kena dengan keputusan-keputusan teruk yang dilakukan oleh referee. Kesian lah dekat Malaysia, hari tu kena, semalam pun kena. So benda ni boleh dipertikaikan lah kan. Jadi saya harap untuk the next tour ataupun next event ataupun next game, pemilihan pengadil dilakukan dengan lebih efektif dan lebih bagus untuk tingkatkan mutu pengadilan tersebut lah. Jadi itu je lah tentang referee dan juga apa yang boleh diimprove lah. Dan marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Kalau kita lihat kepada secara keseluruhan, pada perlawanan ni Malaysia bermain dengan lebih bertahan, sit deep and counter, terutamanya di second half lah. Yang mana kalau kita bercakap tentang pasukan yang lebih baik ataupun better team, memang kita tak nafikan Thailand adalah pasukan yang lebih baik dalam mendominasi game, dalam create chances ataupun mencipta peluang-peluang yang banyak. Cumanya Thailand tak beberapa clinical dan juga dibantu oleh kecekapan Syihan dan juga dibantu oleh solidnya defend pasukan Malaysia pada perlawanan ni. Baiklah, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang positif yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Yang pertama yang boleh saya puji adalah daripada segi Malaysia bertahan, iaitu gandingan di bahagian tengah Brandon Gan, Dominic Tan dan juga Shahrul Nazim, yang mana boleh saya katakan kalau kita lihat kepada game yang lepas, sewaktu Malaysia lawan dengan Singapura, boleh dikatakan Brandon Gan bukan hanya bermain sebagai centre back, tetapi dia juga akan naik lebih tinggi untuk membentuk bahagian di tengah bersama dengan Stuart Wilkim ataupun masuk kepada central midfield lah. Tetapi untuk game ni memang kita boleh nampak posisi ataupun struktur yang diterapkan oleh Kipanggun adalah more to defensive, sehingga Brandon Gan dia tak naik atas pun untuk backup Stuart Wilkim, malah Litak yang bertindak sebagai attacking midfielder yang banyak drop untuk membentuk double pivot bersama dengan Stuart Wilkin ketika bertahan untuk membantu struktur defense Malaysia di bahagian belakang untuk memastikan yang Thailand menghadapi kesukaran untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Malaysia. Itu yang menunjukkan Malaysia more to defensively lah kan. Tetapi akibat daripada corak permainan bertahan pasukan Malaysia, kita boleh dapat kenal pasti yang Malaysia ada beberapa kekurangan. Tetapi yang tu saya akan explain sebentar lagi lah, kekurangan yang perlu Malaysia perbaiki. Sekarang saya nak fokus kepada orang kata apa, benda yang boleh kita puji. Jadi balik kepada corak bertahan tadi, apa yang boleh saya puji tentang corak bertahan Malaysia ni adalah tentang dua player, iaitu Brandon Gan dan juga Shahrul Nazim. Bagi saya Brandon Gan dan juga Shahrul Nazim pada perlawanan ni bertindak dengan sangat-sangat cemerlang in term of defending. Yang mana untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, Brandon Gan banyak memenangi perebutan bola di udara ataupun aerial duel. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan gerakan-gerakan ataupun boleh dikatakan cara menyerang daripada pasukan Thailand adalah mereka cuba untuk attack dengan menggunakan winger dan mendapatkan support daripada mereka punya fullback. Jadi mereka banyak penetrate ataupun banyak tembusi kawasan wide area pasukan Malaysia, lalu mereka akan cuba cari pemain-pemain seperti Terasi Dangda di dalam kotak penalti yang dijadikan sebagai target man. Even dalam situasi set pieces pun memang banyak bola-bola dihantar ataupun disupply adalah lebih kepada Terasi
tirasi ganda. Jadi apa yang dilakukan oleh skuad kebangsaan Malaysia ketika bertahan ataupun struktur bertahan ni adalah Brandon Gan banyak kali dia melakukan interception ketika bola dihantar dan juga banyak memenangi perebutan bola di udara untuk menghalang hantaran-hantaran ataupun crossing tadi sampai tepat kepada tirasi ganda. Jadi benda tu memang sangat efektif lah daripada segi pembacaan game, daripada segi aerial duel, daripada segi clearing, blocking, interception dan sebagainya. Brandon Gan berjaya menunjukkan aksi yang cemerlang. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita lihat typical Thailand menyerang juga, mereka lebih kepada passing to passing untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan Malaysia yang bermain dalam low block, yang mana mereka cuba untuk attract pemain pertahanan Malaysia keluar daripada ruang yang kecil untuk membuka ruang yang lebih besar untuk pasukan Thailand masuk ke dalam D-box. Tetapi apabila mereka cuba bermain dengan passing to passing tersebut, mereka lebih memfokuskan kepada banyak true passing dan juga one touch passing ataupun one to touch lah untuk melakukan hantaran untuk beat pertahanan pasukan Malaysia. Tetapi yang menjadi kekuatan pasukan Malaysia ketika Thailand bermain seakan begitu ataupun lebih narrow ke bahagian tengah adalah tentang pembacaan game yang dilakukan oleh Shahrul Nazim. Bagi saya Shahrul Nazim untuk game ni dia memang solid, rock solid gila, yang mana kita boleh tengok Shahrul Nazim daripada pembacaan game dia sangat bagus. Dia cepat untuk recover dia punya position, dia cepat untuk blocking dan juga intercept hantaran-hantaran true passing yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand ke dalam D-box. Dia memang cepat baca game, so dia cepat untuk memberi reaksi untuk ampas balik bola ketika Thailand cuba menghantar bola lebih ke hadapan kepada tirasil, ataupun dia berjaya untuk lebih kepada pergerakan dalam situasi 1v1, yang mana kita tengok Boarding Pala dan sebagainya cuba untuk masuk ke dalam D-box dengan individual skill. Shahrul Nazim banyak blocking, banyak orang kata apa sekaan, challenge Boarding Pala dan sebagainya untuk mematahkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Thailand tersebut. Dan benda tu memang positif lah. Bagi saya memang back 3 Malaysia untuk game ni dominate. Brandon dan juga Shahrul Nazim memang positif. Cumanya untuk Shahrul Nazim dan juga Brandon yang boleh saya bagi kepada man of the match, saya akan lebih prefer untuk Shahrul Nazim lah. Even Brandon banyak juga cover tempat Shahrul Nazim, tapi secara overall Shahrul Nazim antara player yang paling menyelah bersama dengan Brandon dalam membentuk pertahanan mengekang asakan Thailand pada perlawanan ni. Itu yang pertama lah. Dan kalau kita lihat kepada weak structure ataupun kepada fullback pasukan Malaysia ataupun wingback lah senang cerita, tentang Ruven Tiren dan juga tentang Quinton Cheng, yang mana untuk first half boleh lah saya bagi pujian. Memang saya bagi pujian Ruven Tiren dengan Quinton Cheng, mereka bermain dengan sangat cemerlang, yang mana in term of attacking mereka banyak fluid naik ke atas untuk menyerang dan juga membantu bahagian serangan. Dan dalam masa yang sama mereka juga cepat untuk track back ataupun kembali kepada posisi mereka untuk restructure balik back five mereka ketika mereka di counter. Tetapi mereka gagal untuk mengekalkan momentum tersebut di second half, yang akan saya explain nanti apa kekurangan. Tetapi overall waktu first half memang kita boleh nampak kedua-dua player ni efektif. Quinton, Ruven, memang mereka naik ni mereka boleh bantu dan support bahagian atas dengan sangat baik. Quinton ada satu chance peluang tapi sayang gagal disudahkan, dan untuk Ruven dia berjaya untuk assist kepada Faisal Halim satu. So benda tu memang positif side lah untuk pasukan Malaysia punya wingback waktu first half, daripada segi defending dan juga daripada segi attacking. Tapi masuk second half memang nampak kedua-dua pasukan ataupun kedua-dua pemain ni lebih kepada untuk membentuk dan juga membantu defense structure berbanding untuk naik balik kepada transisi menyerang. Itu yang menjadi kerisauan dan juga boleh dikatakan agak kekurangan Malaysia lah di second half, apabila dua fullback ataupun wingback ni tak naik balik untuk menyerang, yang lebih kepada bertahan sahaja, iaitu Quinton dan juga Ruven. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang Malaysia adalah tentang gol yang dijaringkan, iaitu Faisal Halim. Apa yang menarik tentang gol ni adalah link up play yang dilakukan adalah mengenai pemain-pemain Selangor. Saya memang puji lah daripada Brandon Gan kepada Shahrul Nazim. Hantaran long ball, diagonal passing daripada Shahrul Nazim tu memang sangat-sangat superb, yang mana dia nampak Ruven Tiren dalam keadaan kosong, dia buat long ball. Ruven Tiren challenge untuk aerial duel, Faisal Halim berada dalam kedudukan yang baik, Faisal Halim score. So memang satu gol yang memerlukan hanya 4 touches sahaja, kan? Play from behind, bermain daripada bawah, beat high-line daripada Thailand dan score. So that is a good thing lah Malaysia buat untuk gol tu. Itu adalah gol daripada build-up ataupun fasa build-up daripada bawah ke atas. So that is a good thing yang saya suka. Yang ketiga. Yang keempat,
Apa yang saya suka tentang pasukan Malaysia ni, tentang Shihan. Shihan untuk game ni bagi saya, dia adalah man of the match. Dia banyak keluar untuk challenge hantaran-hantaran lintang dilakukan. Dia berani untuk ke depan, halang pergerakan dilakukan oleh Thailand. Dan dia juga banyak save daripada situasi one on one. So bagi saya, Shihan pun bermain dengan cemerlang lah untuk game ni. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Malaysia untuk game ni adalah mengenai mereka punya counter attack ataupun mereka punya serangan. Darren Lock bagus daripada segi pressing forward, dia memang bagus. And Faisal Halim dah excellent sebagai attacking, sebagai winger untuk game ni. Memang dia antara player yang bagus. Safawi Rashid pun bagus, cumanya ada beberapa kekurangan. Tetapi overall boleh saya katakan tactical counter attack sepatutnya boleh lebih berhasil apabila Malaysia bermain dengan Thailand, bermain dengan high line, and sebab boleh beat dengan hantaran-hantaran jauh, counter dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah, ada kekurangan apabila bertemu dengan Thailand, yang mana Thailand ni adalah terkenal dengan pasukan yang memang bermain dengan high line, dan dalam pada masa yang sama mereka adalah pasukan yang sangat comfort dengan bola. Bermaksud mereka ada kualiti individu dan juga kualiti yang bagus apabila mereka memegang bola dan apabila mereka diserang ataupun di counter. Jadi mereka tak kisah pun mereka main high line, sebab mereka tahu mereka memang boleh defend untuk menentang pasukan yang bermain counter. Jadi apakah permasalahan pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Permasalahan yang pertama adalah di second half. Kalau kita lihat adalah permasalahan di bahagian midfield, yang mana bahagian midfield tak beberapa hidup, iaitu apabila dalam fasa menyerang Malaysia lebih kepada Stuart Wilkin bertindak sebagai single pivot dan Litak lebih bertindak sebagai number 10 punya player. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila Litak tak boleh nak memberi contribution yang banyak kepada bahagian hadapan. Apabila dikatakan Litak tak boleh nak create the creativity punya movement di bahagian tengah untuk memberi lebih variation of attacking kepada pasukan Malaysia. Senang cerita, apabila pasukan Malaysia dapat bola ataupun play from the behind dalam fasa build-up, Malaysia lebih kepada direct and long ball. Jadi apabila bermain macam tu, memang boleh dikatakan pasukan Thailand senang untuk baca dan patahkanlah apabila banyak attacking style pasukan Malaysia macam tu berkeseorangan, ataupun senang striker pasukan Malaysia terlalu isolated dan gap antara bahagian defense, bahagian tengah ke bahagian striker memang banyak kosong. Jadi apabila nak counter, apabila nak progress bola lebih ke hadapan, even dalam situasi counter attack, senang untuk dipatahkan sebab tak ada support yang banyak, kerana pasukan Malaysia di second half lebih memfokuskan untuk bertahan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat daripada segi perubahan drastik yang dilakukan oleh pasukan Malaysia di second half, adalah mereka cuba untuk melakukan pressing dari first half dan juga second half. Cumanya apabila pressing yang dilakukan ni adalah seakan-akan macam lawan dengan Singapura. Kena ingat, apabila apa tujuan pressing? Tujuan pressing ni adalah untuk memastikan yang pasukan lawan buat mistake mudah ataupun pasukan lawan release ball dengan lebih cepat. Itu adalah tujuan utama passing. Tetapi tujuan utama melakukan pressing ataupun tekanan ke atas pihak lawan lah, high pressing. Tetapi apabila berjumpa dengan pasukan Thailand adalah pasukan yang begitu selesa dengan kedudukan positioning mereka dan juga dengan pegangan bola mereka. Bermaksud mereka adalah pemain-pemain yang selesa dengan pegangan bola. Mereka boleh hold ball, mereka tak kalut apabila kena pressing. So apabila Malaysia cuba melakukan pressing yang sama seakan-akan waktu lawan Singapura tu, kebanyakannya pressing yang dilakukan adalah tidak menjadi, disebabkan pemain-pemain Thailand ni dah ready dengan pressing tersebut dan mereka adalah pemain yang senang untuk kawal bola. Mereka adalah ball playing punya player. So memang mereka tak takut bila mereka pegang bola, mereka boleh hold ball, mereka boleh create game, mereka boleh acah-acah pusing sana pusing sini lagi, sebab mereka memang selesa dengan bola. So apabila jadi quality player macam tu, memang susah bermain dengan pressing macam tu. So itu yang menyebabkan pressing Malaysia agak gagal pada perlawanan ni. Kalau kita lihat, banyak pressing yang dilakukan, Malaysia sendiri yang penat, Malaysia sendiri yang terkandah di kawasan lawan, menyebabkan Malaysia tak dapat bola pun. Itu ada yang kedua yang Malaysia kena perbaiki. Yang ketiga, mungkin Malaysia boleh perbaiki terutamanya di
second half adalah dari segi transisi. Kalau kita lihat, Malaysia cuba bermain dengan counter attack apabila mereka nampak Thailand bermain dengan high line. Jadi apa yang Malaysia cuba lakukan adalah cuba untuk supply bola ke hadapan dengan begitu banyak dengan hantaran di belakang pertahanan dan mengharapkan ada seorang player yang kejar. Tetapi apa yang boleh saya katakan, taktikal sebegitu lawan dengan satu tim macam Thailand ni adalah sukar untuk dilaksanakan. Sebab pemain Thailand di bahagian pertahanan bukan kaleng-kaleng. Mereka ada Krik Sadar, mereka ada Pangsa, mereka ada Tiraton, mereka ada Sasalak, mereka ada Sufanan dan sebagainya. So benda tu banyak kali Malaysia cuba buat, terutamanya di 15 minit ke 20 minit yang terakhir. Kita boleh nampak yang benda tu boleh dikatakan agak efektif, tetapi daripada segi untuk beat pertahanan Thailand memang sampai half space je lah, ataupun sampai dekat kawasan tengah je lah Malaysia boleh, tapi tak boleh nak penetrate ataupun tak boleh nak menghampiri di box. Adalah beberapa situasi berjaya, contohnya macam Hakimi yang dia berjaya untuk mencipta satu gerakan dan hampir skor, tetapi selepas itu banyak gerakan-gerakan tersangkut dan senang dipatahkan. Jadi secara kesimpulannya, apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia untuk improve the next game adalah yang pertama, mereka boleh perbaiki daripada segi kualiti transisi, iaitu daripada bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, dan fokus point mereka adalah lebih kepada transisi bertahan ke menyerang. Sebab apa? Sebab dalam posisi bertahan ke menyerang, dalam in term of counter attack, banyak pemain attacking Malaysia tak banyak support daripada wingback seperti first half, menyebabkan mereka tergadai ataupun boleh dikatakan senang terbatas dan pergerakan mereka senang dipatahkan sebab tak ada banyak support daripada bahagian tengah dan juga bahagian wingback. So benda tu perlu diperbaiki. Yang kedua adalah daripada segi objektif pressing, yang mana sekiranya mereka ingin melakukan pressing, pastikan pressing yang dilakukan adalah on point ataupun untuk menutup ruang, berbanding untuk memastikan pasukan lawan membuat mistake. Sebab kualiti player yang ada pada Thailand bukan biasa-biasa, mereka selesa dan comfort dengan bola. Yang ketiga adalah perlu untuk cipta variation dan juga elakkan gap yang terlalu banyak di bahagian tengah ketika mereka dalam fasa build up. Kalau banyak gap sangat, Malaysia tak boleh nak create bermacam-macam attacking style. So benda tu akan menjadi permasalahan in term of attacking shape. Dalam defending shape tak ada masalah, tapi Malaysia masih lagi mempunyai masalah daripada segi attacking shape. Mungkin itu adalah taktikal daripada Kipanggung, kita tak tahu, tetapi secara obviousnya Thailand is a better team lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.